Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. So, tuan-tuan boleh nampak skrin, boleh nampak saya punya MT4 ni. So, boleh nampak YouTube, boleh nampak TradingView, semua nampak. SCPO semua nampak. Okay. Okay, so tak ada masalah technical semua, so kita boleh start. So, tuan-tuan daripada mana, daripada YouTube ke, daripada TikTok ke. Selamat datang. Okay, malam ni kita tengok dulu, kita recap. Sebenarnya saya dah kurang sikit buat recap semua ni sebab saya sibuk. So sekarang ni kebetulan free, okay, so kita boleh buat. Okay, tadi ada tuan yang katakan nak apa goal So apa yang tuan nak dekat goal ni? Adakah tuan kena lipat ke atau tuan kena apa ke? Boleh beritahu saya. Lagi bagus kalau ada yang kena lipat, nak tahu kenapa dia lost kat situ. Soalan macam tu lagi saya suka lah. Saya perlukan soalan-soalan yang macam tu. Kenapa saya lost kat sini ni? Dan tuan-tuan nak tahu sebab dia. Itu lagi bagus. Saya boleh beritahu sebab dia. Okay. So sekarang goal tuan nak macam mana? Tuan perlukan bimbingan yang macam mana? Tak faham ke apa ke? Okay, first kali dalam BMA, tuan-tuan kena ingat yang paling penting adalah keadaan BB, Bollinger Band. Kalau keadaan Bollinger Band ni tuan-tuan tak boleh baca lagi, masih tak tahu dia mendatar ke, dia menurun ke, itu sangat bahaya sebab untuk valid kan kita arah kukuh semua tu kita kena tengok keadaan BB juga. Kadang ada arah signal BMA tapi keadaan BB tak betul, problem juga. So ada saya cakap tak dengar. Ada siapa yang tak dengar? Atau tuan ni seorang? Boleh balas kat chat. Dia akan tak dengar. Yang lain dengar ke tak? Okay, so tuan Saif seorang tak dengar. So tuan kena check tuan punya mic ke apa. Okay, so yang macam saya cakap, keadaan Bollinger Band sangat penting. Kalau Bollinger Band tuan masih tak mahir, so bila ada sinyal BMA yang bergabung dengan Bollinger Band, itu sangat bahayalah sebab kadang tuan-tuan tengok macam Bollinger Band ni apa dia buy macam ni. Ni tuan dah anggap dia buy. Tapi Bollinger Band, kita tengok keadaan Bollinger Band macam mana. Tengok dia menurun. So ini yang mainkan peranan penting juga. First kali dalam BMA, Bollinger Band adalah sangat penting. Sebab tu BBMA. Kan ada Bollinger Band kat depan. BBMA. Okay. Itu yang first. Okay, so sekarang tuan nak tengok goal. Betul. Tuan nak goal ke mana? Okay. Sekarang ni goal ada kukuh buy sini. Itu ada kukuh sell. Okay, dan sama di sini adalah dia punya dominant break. Ni IB dia Ni IB. Musang dah bagi tahu. Musang bagi tahu dekat 1 Ogos. Musang bagi tahu dekat 1 Ogos. Ni bulan 11 hari tu. Musang bagi tahu bulan 11 hari tu, 1 bulan 11. Musang bagi tahu yang price nak turun. Maksudnya dia nak turun bawah. Dia Musang bagi tahu awal. Tapi Bollinger Band tak bagi tahu lagi. Dia signal awal dia kat Musang. Okey, Bollinger Band just bagi tahu sini baru confirm dia nak turun. Ini just Musang bagi tahu awal. So Musang ni kita boleh entry dekat MHB. Okay, kat sini adalah kawasan-kawasan kita tanda. Siapa yang main gold kat sini, ini tempat-tempat untuk sell lah, untuk jual, untuk sell. Ini tempat-tempat untuk sell. Okay, ini tempat-tempat untuk sell. Dan sekarang ni yang confirm ni adalah BMA. BMA bagi tahu nak sell kat sini. So bila dia ada go sell, dia akan pergi mencari ke mana? Ke MA5. Itu adalah asas dia. Sekarang dia dah langgar ke belum? Dia tak langgar lagi. Dia tak langgar lagi. Dia tak langgar lagi MA5. So dalam signal time frame kecil, kalau tuan-tuan nak sell pun, kalau better kalau nak sell pun, kena tunggu kat sini lah. Kat MA5. Kalau nak turun bawah, pastikan time frame tu berada di BB, MA5 Pro ataupun Extreme lagi cantik. Sekarang ni price dia makin naik. Kalau ikut yang saya ajar, saya akan gariskan misalnya ada something yang pecah dekat time frame bawah. Ini nanti dia ada teknik lain, teknik musang. So dia kemungkinan akan pergi ke sini atau pergi ke sini. Dengan syarat day one ni
kena macam ni lah, momentum berterusan. Tapi kalau dia buat Arauco sell, maksud dia dia tak sampai sini. Dia tak boleh sampai apa MA5. So sekarang ni dia boleh naik lagi sampai sini. Dia boleh naik. Katakanlah kat sini, tiba-tiba dia buat Arauco sell. So dia nak naik, peluang dia nak naik ni dah tak dapat nak naik. Sebab dia dah buat Arauco sell kat daily. Maksudnya kalau tuan berharap dia menunggu, sekali price tu turun, asal dia tak naik ni, tak langgar. Sebab tu saya ada ajar entry yang tak sampai dekat dalam video saya. Okay, entry yang tak sampai dalam video saya kat sini. Tuan-tuan tengok. Entry tak sampai. Nombor 4. Folder nombor 2 ni video coaching nombor 4. So saya ada ajar apa yang tak sampai. Jangan berharap bila ada Arauco sell confirm ada naik, so tunggu. So kita pun relax, tenang, tak buka MT4, tak tengok, biar luar, tak langgar lagi. Sekali rupanya daily tak bagi pun. Sampai sini dia dah buat Arauco sell, dia turun. So tuan dah lepas peluang. Dia tertinggal. Sebab tu kita kena alert sikit dekat kawasan-kawasan macam ni. So maksudnya ini buy. So jangan nak sell dulu kat sini. Selagi H4 ni tak ada Arauco sell pula. Sebab kalau tuan tiba kata aku masuk awal lah, takut lepas peluang, sekali naik sampai 500 pip ni, so dah rugi. Kena tunggu ada Arauco sell yang betul-betul BB mendata, betul validkan, baru boleh turun. Kalau tak validkan, dia boleh naik dan naik. Sebab kita tahu yang kat sini MA5 dia, dan kat sini adalah BB, dia tak sampai lagi. Kasih dia sampai dulu. Kalau kita sampai, dia tak sampai lah. So sekarang ni peluang dia kat H4 masih kata dia nak naik. So kita jangan nak sell dulu. Risiko. Okay, kalau dia turun nanti kat MA5 ni, tengok nanti kita buy. Tengok H1 kat mana pula. Adakah dia extreme tak. Kebanyakan orang ni dia akan bantai dulu sell kat sini. Sebab apa? Kat H1 tengok ada extreme. Ada lagi tiba-tiba belajar BMA, tiba-tiba dia termasuk pula dengan SND, tengok price action. Ush, ni ada inverted hammer lah. Masuk lah ni. Sekali extreme campur inverted hammer. Dia pun balloon sell. Itu tak tahu macam mana. Dia nak apa sebenarnya? Gabungkan teknik tu. Sebab risiko. Banyak orang kena macam ni lah. Dia momentum. Inverted hammer waktu ada ni sell pula. Sekali dia campur dengan stochastic RSI sekali. Ini overbought. So dia balloon sell sini. Lalan naik. Itu problem lah yang perlu diatasi, perlu dirawat dengan segera mindsetnya tu, sebab risiko. Kalau kita berharap sekali ada ni kita nak entry, nanti lama kita kena lah. Sama juga macam ni, setengah orang di sini ada extreme, siapa yang belajar BMA yang advance, belajar BNW pun kadang-kadang dia yakin sangat kat sini dah balloon, padahal perlu balikkan juga setup. Okay, so clear perjalanan goal ni. Perjalanan goal adakah clear? Nak ke mana? Jangan nak fikir untuk sell dulu. Selagi H4 ni tak ada Arauco sell, GPS dia adalah H4. Perlu ada H4. Okay, so ada siapa yang kena lipat? Ada siapa-siapa yang kena lipat dia kat mana? Boleh beritahu saya. Saya tengok ada seorang ni, dia try masuk, tak masuk-masuk ni. Request lagi ni, mungkin problem lah. Siapa yang tak dapat ni boleh check lah. Okay, SCPO. Sementara ada lagi yang beritahu pair apa yang kelipat ke. Okay, sementara nak letak tu, kita pergi SCPO jap Okay, SCPO. So kontrak masih lagi kontrak untuk Oktober. Kontrak untuk Oktober. So ini kontrak untuk November. So ini Oktober. Sekarang masih lagi Oktober. Okay, SCPO. Ni Arauco sell, tiba-tiba ada Arauco buy. Melawan. So bila dia melawan macam ni, dia mesti kena turun untuk bagi re-entry. Sebab dia masih lagi berlawan kat sini. Tapi direction dia adalah buy. Sebab ada H4 ada Arauco buy. Dan daily pun masih lagi buy sini. Dan buy dia kat sini, dah touch belum top BB? Belum lagi. So kemungkinan dia nak Arauco re-entry buy. Ni kalau dalam saya ajar adalah setup 100% kat sini. Boleh terus masuk, tapi dalam forex boleh masuk, tapi dalam SPO risikonya tinggi. Kalau terus masuk, kita dah float kat sini.
Kalau termasuk kan kita dah float kat sini dah 66. So tak apa, kita bersabar dulu tengok adakah dia nak turun ke mana. Ikut kalau ikut Fibo, kita akan tengok Fibo dia boleh turun ke sini 261 ataupun 161. Yang ni lah dia main dia kawasan dia. Ni nanti lepas sejam dia akan naik sini. So apa keputusan dia kat sini? Keputusannya kita jangan masuk untuk untuk sell sebab ada risiko, sebab ini boleh jadi anti buy. Tapi kalau tuan-tuan nak masuk sell, boleh masuk sell, tapi kita perlu cut loss ataupun reverse position bila dia buat buy. Sebab kita tahu kita nampak dengan jelas. Ini bukan teknik, kita trade apa yang kita nampak. Kita trade apa yang kita nampak. Kita nampak apa? Ni buy, H4 buy, H1 buy. Ni. Cuma ini je, kemungkinan dia buat arah sell, arah awal sell. Tapi arah awal sell jangan terkeliru. Kadang dia buat je arah awal sell, tapi dia boleh untuk buy. Nampak je contoh kita tengok yang lain lah. Tengok mana-mana yang trend buy, nampak je arah awal sell. Ni tak boleh, kita kena tengok. Kontrak punya ni dia lain sikit. Okay. Macam ni dia boleh jadi macam ni. Nampak dia boleh naik sini. Sini pun decision kat sini. Adakah dia akan buat buy ataupun dia akan turun untuk sell. Sama kat macam ni. Nampak Nampak berapa kali buat arah awal sell. Dia buat ni tak lepas dia turun. Arah awal tak lepas dia turun. Kita biar dulu close. Kita naik, adakah dia turun ataupun naik. So decision kita tengok dulu. Kita lihat dulu apa yang berlaku. Okay. So macam kalau trend-trend tu, kalau kadang-kadang ada arah awal yang beritahu macam ni, itu yang bahaya tu, kita perlu valid kan macam mana. Arah awal, tapi kenapa dia tak turun? Tiba naik. Itu salah satu faktor dia adalah BB lah, BB dengan juga trend-trend yang ada kat atas. Ini salah satu faktor dia. Kadang BB dengan trend yang ada dekat atas. Ni bagi renti untuk buy kat sini. So macam kisah yang sini pula, kenapa dia tiba kat sini dia arah awal gak tapi dia tak naik macam tadi. Ni, kenapa dia arah awal tapi dia tak naik macam tadi? Yang tadi kita tahu dia renti, nampak ni. Apa sebab dia? Sebab dia bawah mid BB. BB dia macam ni pula. Dia macam ni. Yang ni pula momentum dia nak renti, dia turun. So dia jadi macam tu. So macam mana? Ni bagi saya dia buy dia mungkin dia akan H4 punya ni lah, H4 punya ME5 sini. Tapi nanti lagi setengah jam nanti, pukul 11.30 tu, bila market dah tutup macam tu, esok mesti dia naik. Masalahnya, adakah gap tak gap? Itu je problem dia. So, untuk selamat, kita tunggu je. Kita tunggu dulu, dia turun bawah sampai sini, baru renti. So, kalau nak tengok selamat kat sini, tengok ini 15 sini. Nampak ni? Dengan keadaan dia. Baby dia menjunam. Okay, ni pun kalau dia dah menjunam, lepas tu dia buat ni, kita boleh validkan dia untuk sell lah. Sekarang ni problem dia, kita tak tahu sebab market dah nak tutup. Kalau berlaku siang, okey lagi. Sesi pagi, sesi petang kita boleh masuk. Apa ni nampak? Ni. Arah kukuh sell dekat tepat untuk entry. So dia turun. Sebab H1 ni yang tadi. H1 buat arah kukuh sell. So seeloknya H1 buat arah kukuh sell lah. So sekarang ni okey dia dah close kat sini H1 dah close. Okey sekarang ni adakah dia sell? Tak ada. Kita akan sell bila ada arah kukuh sell. So sekarang ni kemungkinan dia nak turun untuk naik boleh. Sebab apa? Sebab macam saya dah cakap tadi, arah kukuh buy kat sini. Bila ada arah kukuh buy dia akan pergi renti. Biar dia turun sampai sini dulu. Biar dia turun, biar dia touch. Biar dia touch. Kat sini baru kita buat keputusan. So ada dia nak buy ke nak sell. Okey. Ni kalau lagi setengah jam lagi trade, hati-hati tak tenang nanti. Kita katakan kita sell tiba esok dia gap atas buy, memang kena sebab kita dah lawan trend. Okey, so biar dulu. Okey. Test indicator BMA lari. Yang mana? Yang mana lari indikator? Indikator semua sama. Tuan pakai kit BMA ke apa? Sama semua.
Tak ada, saya tak pernah dengar orang lain lagi di PMA. Okay, so soalan lain, ada yang nak tengok request Bitcoin dah sampai 261. Okay, Bitcoin okay, jap kita tengok. Bitcoin sini betul. Bitcoin ini. Daily. CB1 sini. Tak sampai lagi. Tuan tarik yang mana tu? Ni betul Bitcoin dia. Bitcoin US dollar. So price boleh naik. Bitcoin ni boleh naik sampai sini. 161. So yang mana kena siap Arauco sell dah ada. Yang ni. Yang ni. Yang ni tuan kena tengok keadaan BB. Tengok keadaan BB dia. Menaik. Tengok keadaan BB dia menaik. BB dia menaik. Nampak tu. So Arauco ni tengok H4. Ada kat extreme. Dia tak tunjuk extreme tapi bila menaik je ni dia consider sebagai fake. Kira macam kita banyak kali lipat lah. Sebab tu bila Bitcoin ni dia ada Arauco sell ni, kalau macam ni dia memang nampak jelas lah. Sebab dia tengah trend naik. Dominant. Dia boleh naik sampai MACD. Boleh sampai naik MACD. Okay, kita tanda sekejap. Yang ni untuk time frame weekly. Dia naik sampai MACD untuk buy. Tapi ni ada MA50 pun kita boleh tandakan dia boleh lalu situ. 50. Sebab dia dah sampai sini. Bila ada Arauco sell, destinasi dia low BB. Kita dah boleh TP. Tak nak hold. Kecuali dia trend. So kita TP lah. Dengan selamat. Jangan nak hold. Sebab dia boleh naik sini. Dia buat keputusan kat sini. Baru nak sama dia turun. Ataupun dia pecahkan ni. Jadi Arauco buy yang baru. Dia jadi macam tu. So sekarang ni. Ni kalau dia tukar ni daily ni. Dia buat Arauco buy. So dia akan naik lah. So apa yang nak buat kat sini? Kita kena buat tunggu entry lah. Entry untuk buy. Tapi biasanya keputusan yang macam ni. Biasanya dia akan jadi confirm lah. Dia akan jadi bantu lagi confirm. Sebab dia momentum. Dia akan entry. Kita akan buy. Kat sini. Ni dah sell ni. Ni dah buy lah. Ni sell ni batal ni nampak ni. Dari sini kita dah boleh beli kat sini sebenarnya. Kat sini. Kita terus masuk buy. Dah cukup lah. Ni yang buy. Ni saya tak trade Bitcoin. Tapi ni buy di sini. So ada setup 100%. Okay, setup yang confirm. Jadi saya ikut lagi satu dia dekat MACD. Yang MACD ni memang daily memang strong. Okay, ada soalan lain? Ada yang nak tanya? EU. Okay, EU. So tuan nak EU yang mana? Sebab apa tuan nak EU? Nak forecast ke? Nak repair balik ke? Nak tahu apa silap ke? Tuan loss kat mana? Boleh tahu kat mana tuan loss? Kat daily. Time market turun sini betul? Time market turun betul sini? Yang sini tuan sell. Okey, bila keadaan yang berlaku macam ni, bila dia dah jatuh banyak, bila dia dah sampai dekat dia pergi kat tempat entry, dia akan jadi sideway. Ni kita akan panggil dia choppy lah. Choppy. So apa putusan nak buat? Tengok time frame besar. Bila tak faham, tengok time frame besar. Apa jadi kat sini? Okey, first kita tengok time frame besar.
Time frame besar ada apa? Momentum. Ni ada entry. Momentum. Adakah confirm? Okay, monthly momentum, weekly momentum. Sekarang dia dah langgar tempat entry ni. Adakah nak terus ke bawah? Keadaan BB pun cantik. Keadaan BB pun cantik, menurun. Okay. So tengok daily. Daily, adakah ada arah kukuh buy? Ada arah kukuh buy kat sini. Sangat jelas arah kukuh buy kat sini. Okay. So arah kukuh buy ni kena mati dulu. Kena jadi sell, baru kita boleh sell. Selagi dia tak ada sell, dia tak boleh nak sell. Dia akan buat buy dulu. Sebab daily pun dia masih strong volume dia. Dia boleh pull back. Naik atas ni, ni MA5 ni bila dia touch, tak semestinya dia akan touch yang ni dia akan turun. Dia kadang dia boleh merapat macam ni dia touch ni boleh turun. Kadang dia merapat macam ni, kadang dia merapat sampai MACD. Kadang jadi macam ni, kadang dia buat arah awal. Sebab tu kita kena valid yang kat sini. So sekarang ni daily, ada tak arah kukuh sell? Tak ada. So macam ni nak turun, arah kukuh buy tak mati lagi. So sementara tu kita dah tahu kita akan sell. So sementara tu arah kukuh buy sini nanti tengok H4. Ada tak arah kukuh buy? Tunggu dia siap. Bila ada arah kukuh buy, so maksud dia nak naik ni. Dia bagi peluang kat daily. Ini adalah setup 100% dalam coaching saja lah kat sini. So arah kukuh dia buy. Kalau takut nak terus masuk, tunggu kat H1 dia akan pull back. Macam ni keadaan dia sama juga. Dia sama ada dia buat yang fake macam H4 ni dia buat arah kukuh sell, lepas tu dia buat arah kukuh buy balik, boleh jadi. Sekarang ni masalah dia re-entry sell. Tapi ya ke sell? Perlu ke sell ni? Betul lah. Macam mana nak beli kan? Sebab tu kita tengok time frame besar. Time frame kecil. Macam ni. Tengok re-entry ni. Kita tengok re-entry sini. Dia langgar MA5. Dia langgar. Okay, sekarang tengok. Ada 4 ni kita tengok. Okay, daily. Ada tak arah kukuh sell? Ada tak? Ada tak arah kukuh sell? Ada tak arah kukuh sell? Tuan Zaki. 4 yang kita buat ni ada tak? Di tempat re-entry untuk weekly. Okay, so sekarang ni dia buat tempat sama kat sini. Sekarang daily. Ada tak arah kukuh sell? Ada tak? So macam ni nak turun. Kita tunggu dia mati tu. Macam ni ada ke arah kukuh buy? Ni pun ada arah kukuh buy. Kalau dia buat arah kukuh buy tiba dia, macam ni arah kukuh buy tiba dia naik tu. Nampak ni? Kalau arah kukuh buy naik. Macam ni arah kukuh buy. Arah kukuh sell tak ada. Sekali naik lagi. Kan dah loss macam tu. So sementara dia buat arah kukuh buy tu, kita boleh balikkan lagi kat time frame bawah lagi. Tengok H4. Tengok H4 yang tadi Yang ni dia buat arah kukuh sell sini. Nampak? Ada apa pula kat sini. Nampak? Keadaan BB dia. Dia melawan. So dekat H4 ada momentum. Kat sini boleh check lagi kat H1. Macam tu lah dia punya, nampak? Macam tu lah keadaan dia. Makin boleh bawa ke bawah, boleh renti lagi bawah. So benda tu semua sama. So macam daily ni, sekarang ni yang terkini kita tahu daily ni tak buat arah kukuh sell lagi. Macam ni nak turun, macam ni dia nak buat sebiji macam time frame bawah ni. Entry ni macam ni. Sebab dia tak ada lagi arah kukuh sell. Tapi kalau dia ada kukuh sell, kita re-entry balik kan yang terus masuk. Kalau nak terus masuk boleh, tapi kena ada SOP untuk cut loss kat atas. Bila dia buat arah kukuh buy, wajib cut loss. Okay, sekarang ni dia ada arah kukuh buy. So sementara nak tunggu dia buat arah kukuh sell, kalau kat H4 ada peluang, boleh join. Okay, kita tunggu dia close. Bila dia close ni? Nanti dia close kan, tengok dia mati lah ni. Kalau dia buat arah kukuh buy, nanti buy. So dia nak belikan daily punya arah kukuh buy. Mungkin dia boleh naik sampai sini ke, kita tak tahu . So tunggu lah ni keputusan dia. Okay, clear. Clear semua? Dah clear Okay, bagus. Okay, so dah tak ada apa-apa lagi. Saya akan off coaching saya. Welcome. Okay, so siapa yang nak ambil Grab promosi untuk SCPO nya package ni boleh PM saya kat Telegram. Sekarang dah ada 4 slot, ada 7 slot lagi. 6 slot lagi ni tu. Untuk ambil ni untuk package SCPO. Okay, so jumpa lagi. Selamat malam. Dan video ni saya akan masuk dalam YouTube. So siapa yang tak faham boleh tengok lagi. Tak faham juga boleh join coaching-coaching saya lagi nanti.
Yang sesi macam ni memang free lah, tuan boleh tanya apa-apa je. Okay, sama-sama. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi.